Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wa hadi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna, ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan pada kami apa yang kami jahil. Wa dzakirna ma nasina, ingatkan balik kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, ya Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan pada kami ilmu yang memberi manfaat. Wa amalan salihan mutaqabbala, dan amalan yang soleh dan amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyibah, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Pada petang ni kita bertemu dalam siri live Facebook. Kita baca kitab Nailul Autar, kitab hadis yang ditulis oleh seorang ulama pada zaman terdahulu, iaitu Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Pada petang ni insya-Allah kita akan baca satu tajuk, iaitu berkait dengan tegahan daripada al-istijmar birrawti warrimmah, iaitu tegahan daripada kita beristinja menggunakan najis dan juga menggunakan tulang. Hadis tu an Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an. An Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an yustanja bi rausin aw bi azmin wa qala innahuma la yutahhirani, rawahu ad-Darqutni wa qala isnaduhu sahihun. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an berkata, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melarang an yustanja, bahwasanya beristinja bi rausin, menggunakan najis yang kering, tahi yang kering, au bi azmin, ataupun menggunakan tulang. Waqala, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innahuma la yutahhirani, kedua-dua ini, yakni tulang dan juga najis tahi yang kering itu tidak boleh membersihkan. Rawahu ad-Darqutni, meriwayatkan hadis ni oleh Imam ad-Darqutni. Waqala, dan diberkata isnaduhu sahihun, sanad hadis ni adalah sahih. Wa fi hadisain, pada hadis yang kita baca ni, dalilun ala wujub istinabil azmi war rausi wa admil ijtizai bihima. Hadis ni dia menjadi dalil bahawasanya wajib kita menghindari daripada menggunakan tulang dan juga menggunakan tahi kering ketika untuk kita beristinja. Wa admi ijtizaihima bihima, dan begitu juga kalau sekiranya kita menggunakan juga dua-dua ni, maka istinja itu tidak memadai. Maksudnya kalau sekiranya kita beristinja menggunakan tulang ataupun kita beristinja kita menggunakan tahi kering, istinja itu tidak sah. Bermaksud kalau sekiranya kita gunakan juga, lepas tu kita pergi semayang kita tidak sah. Sebab apabila istinja tidak sah, maka semayang juga dikira sebagai tidak sah. Ini mengikut pandangan apa yang kita telah kupalah daripada hadis ni. Wa qauluhu innahuma la yutahhirani, apa dalil yang mengatakan bahawasanya tidak bersih itu, maksud tidak sah istinja. Bahkan lepas tu kalau sekiranya kita tak basuh, kita hanya memadai menggunakan tulang ataupun kita menggunakan tahi kering tadi, kita beristinja dan kita pergi semayang kita tak sah. Dalilnya adalah merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad SAW kata, innahuma la yutahhirani, innahuma la yutahhirani, kedua-duanya ini tidak boleh membersihkan. Walau bagaimanapun kata dia, yaruddu qawla Abi Hanifah alladhi aslafna min annahu yujzi'u bihima. Walau bagaimanapun perkataan ini sebenarnya menolak pandangan Al-Imam Abu Hanifah. Yang mana Imam Abu Hanifah ni dia berpendapat bahawasanya kalau kita beristinja kita menggunakan tulang ataupun kita beristinja menggunakan tahi kering yang macam batu tu, dia kata sebenarnya sah, tetapi kalau kita guna tu hukumnya adalah sah, tetapi yang tak boleh tu, yang dilarang dalam hadis tu, dalam pemahaman Imam Abu Hanifah sekadar makruh sahaja. Ini berbezalah dengan pandangan ulama lain. Waqad zahabat al-Aitratu wasy-Syafi'i wa ashabuhu ila admi ijza'il azmi wal rausi. Kata dia Imam Syafi'i, Al-Aitrah Syiah, salah satu aliran daripada Syiah Aitrah, wa ashabuhu, dan juga pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i, ila admi ijza'i al-azmi war rausi, bahwasanya tidak memadai, tidak sahlah beristinja menggunakan tulang dan juga menggunakan tahi kering.
Maksudnya dalam pandangan Imam Syafi'i, mengikut pandangan Al-Itrah, Syiah Itrah, dan juga sebilangan ulama-ulama dalam mazhab Syafi'i mengatakan kalau kita beristinja, kita menggunakan tulang ataupun kita menggunakan tahi kering, maka istinja kita itu adalah tidak sah. Bermaksud kalau sekiranya kita menggunakan juga, maka lepas pada itu kita sembahyang, maka sembahyang kita dikira sebagai tidak sah. Itu pandangan Syafi'i, imam kita lah. Cuma Imam Abu Hanifah kata, waqala Abu Hanifah, berkata Al-Imam Abu Hanifah, yukrahu, makruh je. Maksudnya kalau kita buat tu boleh. Maksudnya kalau kita guna tulang, kita guna kita guna tahi kering tu kita beristinja, istinja kita sah. Tetapi yang Nabi kata tak boleh tu yukrahu. Itu hukumnya makruh saja kata dia. Wa yujzi'u is al-qasdu takhfif an-najasati wa huwa yahsulu bihima. Tetapi dia kata kalau sekiranya kita menggunakan dua tu juga, menghilangkan najis tu sebenarnya memang berlaku juga. Benda tu boleh berlaku. Kalau kita guna tulang, kalau kita guna najis, kita menghilangkan, kita sapu tu, maka situ tu boleh menyebabkan najis pun hilang. Jadi, lepas tu macam mana pula timbul tak boleh guna tulang, tak boleh guna tahi kering tu. Yang tu sekadar makruh sahaja. Ini ada dua lah pemahaman yang berbeza di antara dua aliran. Satunya pandangan Imam Syafi'i dan satu lagi pandangan Imam Abu Hanifah. Walau bagaimanapun daripada hadis ni Al-Imam Al-Imam Asy-Syaukani dia memilih pandangan ulama dalam mazhab Syafi'i. Alasan dia sebab merujuk kepada perkataan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad kata innahuma la yutahhirani. Kedua-duanya tidak boleh membersihkan. Kalau kedua-duanya tidak boleh membersihkan, maksudnya kalau kita basuh juga maka tak bersih. Kalau kita istinja itu tidak sah. Lalu kita pula tak basuh dengan air, kita pergi sembahyang, maka sembahyang kita juga tidak sah. Ini pandangan Imam Syafi'i yang disokong oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahmatullah alaih. Baik. Qila, mengikut katanya, ada ulama-ulama ni dia buat komentar. Dia kata wala illatu fi nahyi 'anil 'azmi al-lazujah al-musahibatu lahu allati la yakadu yatamasaku ma'aha. Timbul persoalan yang dah kata tak boleh ni, Nabi Muhammad kata tak boleh kita guna tulang, kita tak boleh guna tahi kering ni. Tak boleh guna tulang ni kenapa bukan tahi kering, tulang. Menggunakan tulang ni bila kita beristinja ni tak boleh kenapa Dia kata ada pandangan mengatakan tujuan sebab yang dikatakan tak boleh itu adalah daging tu bila tulang tu dia kadang melekat lagi lekat-lekat daging tu masih lagi melekat kepada tulang. Jadi apabila kita beristinja jadi tak elok. Qila, ada pula pandangan lain pula kata admu khuluhi fil ghalibi anin dasumah. Dia kata ada pula pandangan lain mengatakan apabila kita beristinja menggunakan tulang, jadi bimbangnya tulang tu ada lemak. Jadi bila kita beristinja kita guna tulang, nanti lemak tu kena pada kita. Kata macam itulah. Qila, ada pula pandangan yang ketiga pula kata likaunihi ta'amal jin. Dia kata yang tak boleh itu disebabkan tulang itu adalah makanan jin. Jadi ada beberapa pandangan lah yang mengatakan kenapa kita tak boleh guna tulang untuk kita beristinja. Jadi ada pandangan kata daging-daging yang melekat kepada tulang. Jadi sebab itulah tak boleh. Daging itu adalah makanan, kita kena hormat makanan. Satu. Ada pula pandangan kedua pula mengatakan lemak-lemak yang melekat pada tulang. Jadi kalau kita istinja menggunakan tulang tadi, lemak-lemak tu kena pula pada punggung kita tu kan. Ada pula pandangan ketiga pula mengatakan tak boleh itu disebabkan makanan jin. Jadi kita kena hormat makanan jin, kata dia. Wa hadza huwa al-muta'ayyanu li wurudin nassi fi bihi fa yulhaqu bihi sa'irul mat'umat. Dan dia kata inilah yang ditentukan berdasarkan kepada nas-nas yang ada, yang nas itu menyatakan berkenaan dengan seluruh makanan. Wa ammar ar-rawth, adapun berkenaan dengan tahi kering. Fa'illatun nahyi anhu an-najasah. Kenapa tak boleh kita guna tahi kering? Sebabnya adalah tahi kering tu adalah tahi, dia adalah najis. Wa najasatu la tuzalu bimisliha. Najis ni dia tidak boleh menghilangkan najis. Bila kita buang air besar, kita buang air kecil, itu najis. Bila ada najis, kita guna najis untuk menghilangkan najis, maka itu tidak boleh berlaku kata kata Imam Asy-Syaukani. Okey. Babu, okey selesai. Maksudnya kita faham kat sini beristinja menggunakan tulang dan beristinja menggunakan tahi kering adalah tak boleh. Dilarang dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab larangan menggunakan tulang ni ulama ada khilaf kepada tiga. Tiga di sini ni dalam maksud tujuan. Apa sebabnya? Yang pertamanya dikatakan tak boleh itu kerana tulang tu masih lagi lekat daging-daging, maka di situ tu ada unsur kita tidak menghormati makanan. Yang keduanya adalah bila tulang kita guna dia ada lemak lagi. Bila lemak nanti kena pada punggung kita lah. Yang ketiganya adalah sebab makanan jin. Jadi kita kena hormat jin sebab makanan mereka lah.
Tapi timbul pula perdebatan yang kedua adalah kalau sekiranya kita guna juga tulang ataupun kita guna juga tahit kering untuk kita beristinja, sah ataupun tidak. Mengikut pandangan Imam Syafi'i dan juga pandangan ulama Syiah, tak sah. Tak sah. Maksudnya kalau kita beristinja juga, lepas tu kita pergi sembahyang kita dikira sebagai tidak sah, kita dikira sebagai membawa najis lagi. Berbeza dengan pandangan Abu Hanifah. Hanafi kata sah. Tetapi yang Nabi Muhammad larang itu larangan makruh saja. Gitu. Tak. Satu. Yang seterusnya kita masuk satu tajuk, babu an-nahyi an yustanja bi mat'umin aw bima la lahu hurmatun. Kata dia bab pada menyatakan tegahan daripada beristinja menggunakan makanan yang kita makan. Aw bima lahu hurmatun, ataupun kita menggunakan perkara yang dihormati. Jadi dalam bab nak bincang ni, kita tak boleh beristinja menggunakan makanan. Makanan ni umumlah. Antaranya makanan ni roti. Kita tak boleh beristinja guna roti. Kait sangat dah tu cara roti, kita beristinja pakai roti. Tak boleh. Benda tu dilarang. Au bima lahu hurmatun, apa-apa pun ada penghormatan, ada kehormatan. Kita ambil buku. Buku ni satu benda yang kita hormat. Kita istinja gunakan buku sebagai contoh. Benda tu ada larangan. Okey, kita tengok perbincangan hadis dia. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Daripada Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud ni sahabat Nabi radhiyallahu an lah. Abdullah bin Mas'ud ni antara sahabat Nabi yang agak terawal memeluk agama Islam. Dan dikatakan dia ni adalah orang yang ke-23 yang memeluk agama Islam. Dan dia ni badan dia kurus. Orang dia kurus. Kurus, rendah pula. Rambut dia tidak ada uban. Mata dia nampak hitam kat bawah. Sebab orang dia kuat menangis. Ni orang nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Dan Abdullah bin Mas'ud ni terkenal dengan orang yang mahir dalam tafsir Al-Quran. Benda ni pernah dinyatakan oleh Nabi SAW dalam satu hadis riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Kata Nabi SAW, riwayat Al-Imam Al-Bukhari yang berkata itu adalah Abdullah bin Mas'ud sendiri. Apa Abdullah kata? Wallahi alladhi la ilaha illahu, la ilaha illa ghairuhu. Dia kata demi Allah yang tiada Tuhan kecuali Allah. Wa ma anzala suratun min kitabillah illa ana a'lamu aina unzilat. Dia kata tidaklah diturunkan satu surah di dalam Al-Quran kecuali aku akan tahu di manakah dia diturunkan. Wala unzilat ayatun min kitabillah illa ana a'lamu fima unzilat. Dan tidak diturunkan satu ayat pun daripada Al-Quran kecuali aku akan tahu sebab apa diturunkan. Sebab apa dia diturunkan. Wala a'lamu ahadan a'lama minni bi kitabillah tuballighul ibil la raqibtu ilaihi. Dia kata kalaulah aku tahu dekat satu tempat ada orang lebih tahu berkenaan dengan Al-Quran, sudah pasti aku akan pergi kepada dia walaupun aku terpaksa menaik keldai, menaik unta sekalipun. Maksud di sini kita akan nampak bagaimana kesungguhan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ni dalam memahami Al-Quran, kehebatan dia. Yang seterusnya dalam hadis Nabi SAW ada menyatakan bahawasanya Abdullah bin Mas'ud ni mempunyai bacaan Al-Quran yang cukup baik. Cukup baik bacaan Al-Quran . Perkara ni dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, yang mana satu hari Nabi Muhammad ni bagi tahu dekat Abdullah bin Mas'ud. Kata Nabi Muhammad, "Iqra' alayya, wahai Abdullah bin Mas'ud, tolong bacakan Quran kepadaku." Lalu dia pun kata, "Aqra'u alayka wa alayka unzil." Dia kata, macam mana aku nak baca Quran pada kamu wahai Rasulullah, sedangkan Al-Quran itu diturunkan kepada kamu? Kata Abdullah bin Mas'ud. Qala, kata Nabi SAW, fa inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Aku suka sangat kalau Al-Quran ini dibacakan orang yang lain baca, aku dengar. Kata Nabi SAW, aku suka sangat aku mendengar bacaan Al-Quran daripada orang lain. Kata Nabi, faqara'tu alaihi suratan nisa. Kata Abdullah bin Mas'ud, aku pun bacalah kepada Nabi Muhammad SAW ni surah An-Nisa. Dia baca surah An-Nisa. Bila baca surah An-Nisa tu, hatta balagat, sampailah ayat fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahidin wa ji'na bika ala haula'i syahida. Sampai baca situlah. Baca bagaimana jika idza ji'na, bila kami datang min kulli ummatin, daripada setiap umat itu dengan saksi, wajibna bika ala haula'i syahidan, kami datang dengan kamu atas mereka itu sebagai saksi. Sampai ayat situ tu baca tu, qala amsik, kata Nabi Muhammad SAW kepada Abdullah bin Mas'ud, amsik, dah stop, jangan baca dah. Kan, fa iza ainahu tusrifan, nampaklah Nabi Muhammad ni menitik air mata. Maksudnya kehebatan Abdullah bin Mas'ud ni bila dia baca Quran ni memberi kesan pada diri Nabi Muhammad SAW, sehingga kan Nabi Muhammad bila dengar Quran dibacakan oleh Abdullah bin Mas'ud boleh menitikkan air mata. Jadi hebatlah orang yang nama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Okey, Abdullah bin Mas'ud ni diriwayatkan kepada kita satu hadis, dia kata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kata dia Nabi Muhammad SAW ni ada bersabda. Apa kata Nabi SAW? Atani da'i al-jin
Fazahabtu ma'ahu faqara'tu alaihim al-Quran. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, satu hari ada jin ni, dia ada di kalangan jin tu ada seorang di kalangan jin tu datang berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia ajak Nabi Muhammad pergi dekat perkampungan jin, pergi jumpa dengan puak-puak jin. Kita kena ingat dalam kehidupan kita ni ada satu makhluk namanya jin. Jin ni Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan dalam Quran bahawasanya jin ni diciptakan daripada percikan api. Kita tahu Adam AS diciptakan daripada tanah. Iblis diciptakan daripada api. Adapun jin dia diciptakan daripada percikan api. Kata Allah Ta'ala, wa khuliqal jan min marijin min nar. Itu dalam surah Ar-Rahman ayat ke-15. Allah Ta'ala kata diciptalah jin itu daripada percikan api. Jadi manusia tak daripada tanah. Iblis daripada api itu sendiri. Percikan api. Macam kita ambil mancis tu kan. Kita nampak terpercik. Jadi jin tu diciptakan daripada situlah. Itulah diciptakan daripada jin diciptakan daripada itu. Begitu. Dan kita ni memang digalakkan supaya kita ni mendoakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita terhindar daripada jin. Sebab jin ni kita tak tahu. Dia macam orang juga. Dia ada baik, ada yang tak baik. Jadi bila dia datang pada kita disebabkan dia makhluk halus, kita tak tahu dia tu macam mana. Bila kita tak tahu dia macam mana, mungkin yang datang pada kita tu adalah jin yang jahat. Jadi disebabkan itu kita ni perlu minta berlindung selalu daripada jin, minta jauh. Ada satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata la tatamannau bi liqa'il adu wa iza laqaitum fasbutu. Nabi Muhammad SAW kata jangan kamu berhasrat untuk berjumpa dengan jin. Jangan kamu berhasrat sangat berjumpa dengan musuh. Bila kamu dah berjumpa dengan musuh, maka kamu subut, kamu kena kukuh, kena tahan lah, kata Nabi SAW. Wahid Abdul Salam Bali dalam satu kitab dia, Sarimul Battar, satu kitab yang berkait dengan ilmu perubatan jin ni, dalam buku tu dia menafsirkan yang dikatakan adu di situ tu adalah merujuk kepada jin. Jadi jin ni kita jangan berharap nak jumpa dengan dia. Sebab kalau kita berjumpa dengan dia ni, kita tak tahu yang dia datang kepada kita ni jin yang baik ataupun tak baik. Sebab jin ni ada yang baik dan tak baik. Jin pada zaman Nabi Muhammad yang ajak jumpa Nabi Muhammad tu adalah jin yang baik. Tapi kita tak nafikan di sana ada jin yang tak baik. Nabi Muhammad SAW pernah sebut. Nabi kata la yadkhulu baitan alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Jadi la yadkhulu asyaitan albait allati tuqra'u fihi suratul Baqarah. Nabi Muhammad SAW kata dalam satu hadis, kata Nabi, syaitan ni dia tidak akan masuk dia dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Jadi Nabi Muhammad sebut syaitan. Syaitan di sini ni bukan iblis. Sebab iblis ni satu tu je. Yang dimasukkan oleh Nabi Muhammad, syaitan yang masuk dalam rumah ni adalah jin. Jadi jin tu dia tidak akan masuk dalam rumah yang dibacakan surah Al-Baqarah. Apa maksud yang jin yang duduk dalam rumah tu? Itu adalah jin yang jahat. Jin yang akan mengganggu kita. Jadi sebabkan itu, kita ni kena ada satu sikap iaitu menghindarkan diri daripada jin. Jangan berhasrat sangat nak jumpa dengan jin lah. Satu, antara lain Nabi Muhammad SAW pernah menyatakan bahawasanya kita ni apabila masuk dalam tandas, kita kena baca doa. Macam kita baca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Ya Allah Tuhanku, hindarkan aku daripada jin syaitan baik, syaitan jantan, syaitan betina. Kenapa timbul tu? Sebab jin ni memang ada keliling kita, Bahkan kadang-kadang dia boleh melihat aurat kita, dia boleh melihat aurat manusia. Maka disebabkan itulah kita diminta untuk mengelak daripada jin lah, begitu. Al-Imam Ibn Taymiyah dia pernah menyatakan dalam salah satu perkataan beliau, iaitu dia mengatakan wal jinni yatasawwaruna fi suwaril insani wal bahaim. Jadi kata jin ni dia boleh berupa dengan rupa orang. Jin ni dia boleh berupa dengan rupa orang, bahkan dia boleh berupa dengan rupa binatang. Boleh berlaku, sebenarnya benda tu boleh berlaku. Jadi kita tengok ular, kita tengok kucing. Kadang-kadang kucing tu kadang-kadang dia bukan kucing, dia asal daripada jin. Ular, kadang-kadang dia bukan ular, hakikatnya adalah jin. Sebab sifat bagi jin ni dia boleh berupa dengan rupa makhluk dan dia boleh berupa dengan rupa manusia. Mungkin yang ni lah kot orang duk kata orang bunian barangkali lah kot. Orang bunian ataupun apa panggil saka-saka kan. Barangkali lah kot. Fa yatasawwaruna fi suwaril hayawanat wal aqarib wa ghairiha. Kata Imam Ibn Taymiyah, kadang-kadang jin itu dia boleh berupa dengan rupa binatang dan dia boleh berupa dengan rupa kalajengking wa ghairiha dan seumpamanya. Wa fi suwaril ibil wal baqar wal ghanam, kadang-kadang berupa dengan rupa unta, kadang-kadang berupa dengan rupa lembu, kadang-kadang berupa dengan rupa kambing, kuda, himar. Wa fi suwarit tayr, kadang-kadang berupa dengan rupa burung, kan. Wa fi suwari bani adam, dan kadang-kadang berupa dengan rupa manusia, anak Adam, kata Imam Ibn Taymiyah. Kama ata asy-syaitanu Quraisyan fi suratin Suraqah bin Malik.
Kata Ibn Taymiyah, benda ni pernah berlaku pada zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahawasanya ada seorang lelaki nama Suraqah bin Malik yang jin telah berupa dengan rupa dia datang pergi jumpa masyarakat Quraisy, ya. Lamma aradu al-khuruj ila al-Badar, ketika mana mereka ni nak keluar kepada perang Badar. Orang Quraisy tu nak pergi perang Badar. Tiba-tiba datang manusia namanya Suraqah bin Malik. Dia pergi bercakaplah kepada orang Quraisy ni, pergi kempen untuk apa semangat lagi pergi perang kan. Rupa-rupanya bukan Suraqah, itu adalah jin. Ini disebut oleh Al-Imam Ibn Taymiyah lah. Maksudnya kita akan nampak perkataan Ibn Taymiyah ni menggambarkan bahawasanya jin dia boleh berupa dengan rupa manusia. Mungkinlah ini yang kita orang Melayu kita sebut saka lah barangkali lah kot. Wallahu alam lah. Bukan saka ni lain apa? Hantu raya barangkali lah kot. Wallahu alam. Baik. Apa lagi? Jin ni dia boleh masuk dalam badan manusia. Ini berlakulah khilaf di kalangan ulama-ulama Islam. Ada ulama Islam kata jin ni dia tak boleh masuk dalam badan manusia. Tapi ada sebilangan ulama, antaranya Al-Imam Ibn Taymiyah, mengatakan bahawasanya jin ni boleh masuk dalam jasad manusia. Dalilnya adalah mereka merujuk kepada satu hadis yang diriwayatkan oleh salah seorang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam namanya Sofiyah. Kata dia annahu sallallahu alaihi wasallam qala, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Bahawasanya syaitan itu dia berjalan dalam anak Adam itu seperti di laluan darah. Jadi dalam hadis ni menyatakan jin ni dia boleh masuk dalam badan manusia dan dia berjalan tu dalam darah manusia, Ni kata dalam hadis lah. Qala Ibn Hajar Al-Haythami, komentar hadis ni oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami, kata dia wabihi yaruddu ala man anqara sulukahu fil badan al-insan kal Mu'tazilah. Jadi dia kata inilah hadis menolak mereka yang menolak pandangan Mu'tazilah yang mengatakan jin itu tak masuk dalam tubuh manusia. Jin tu hanya beleka di luar sahaja. Yang mengatakan jin ni beleka kat luar tak boleh masuk dalam tubuh badan manusia itu pandangan Mu'tazilah. Jadi adapun ulama Ahlussunnah wal Jamaah dia tolak pandangan itu. Dia mengatakan sebenarnya jin ni dia boleh masuk dalam badan manusia. Dalilnya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna syaitan yajri min ibni Adam majrad dam. Nabi Muhammad kata sungguhnya syaitan itu dia berjalan dalam jasad manusia ni dekat laluan darah-darah manusia. Kalau darah kita duk berjalan kan, dalam laluan darah itulah jin duk berjalan. Kata kupasan Al-Imam Ibn Hajar Al-Haythami. Imam Ibn Taymiyah pula kata apa? Ibn Taymiyah kata waqala Syekhul Islam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata dukhulul jinni fi badanil insan sabitun bi ittifaqi a'immati ahli-sunnah wa huwa amrun masyhudun mahsusun liman tadabbarahu. Kata Ibn Taymiyah, dia kata jin ni masuk dalam badan manusia adalah satu benda yang sabit dan disepakati oleh ulama ahli sunnah, dan ia adalah perkara yang berlaku sungguh bagi orang yang tadabbur, orang yang perhati. Jadi wa yadkhulu fil masra' wa yatakallamu bi kalamin la ya'rifuhu. Yang mana realitinya kita telah berjumpa ada orang yang dimasuki jin, lepas tu dia bercakap dan dia cakap tu dia tak sedar dia cakap apa. Ni kata Imam Ibn Taymiyah. Jadi mengikut apa yang disebut oleh Ibn Taymiyah ni menjadi dalil bahawasanya jin ni dia memang boleh masuk dalam jasad manusia. Dikukuhkanlah dengan hadis Nabi, iaitu jin berjalan dalam darah manusia, berjalan dalam badan manusia, iaitu pada laluan darah-darah manusia. Begitu. Zukira an Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Ceritanya anak anak kepada Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah. Ahmad bin Hanbal ni Imam Abu Hanifah lah. Imam Abu Hanifah ni dia ada anak nama Abdullah. Anak dia Abdullah ni bercakap dengan dia. Qultu li abi. Dia kata aku ni bercakap dekat bapa aku. In aqwaman yaz'umuna anna al-jinni la yadkhulu fil badanil insan. Kata dia adalah ramai sangat orang ni duk sangka jin ni tak masuk dalam badan manusia. Anak kepada Ahmad bin Hanbal ni cakap kepada Imam Ahmad. Anak nama Abdullah ni tanya ayah dia. Dia kata ramai sangat ni orang duk kata jin ni tak boleh masuk badan manusia ni. Macam mana ayah ni? Qala, lalu katalah Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad, ya bunayya, wahai anakku, yakzibuna huwa dha yatakallamu ala lisanih. Dia kata bohong tu, mereka berbohong sebenarnya. Mereka yang duk sangka jin tak masuk tubuh manusia tu bohong, kata dia. Huwa zaka yatakallamu ala lisanih. Berapa banyak yang kita tengok masuk dalam tubuh manusia. Berapa ramai kita tengok orang tu bercakap, masa dia bercakap tu dia tak tahu dia cakap apa. Maksudnya yang kontrol itu adalah jin lah. Jadi Imam Abu Hanifah ni antara ulama yang mengatakan bahawasanya jin ni boleh masuk dalam jasad manusia, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Dan rupa-rupanya bukan sekadar Imam Ahmad bin Hanbal, ada satu lagi ulama namanya Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Imam Abul Hasan Al-Asy'ari ni orang yang mengasaskan sifat 20 itulah yang orang namakan sebagai Asy'ariyah. Cerita dia kata annahu qala, dia kata Ahlus Sunnah wal Jamaah yaquluna
Orang ahli sunnah wal jamaah ni berkata, innal jinni yadkhulu fi badnil masru'. Jin ni dia boleh masuk dalam badan orang yang yang hysteria tu, hawa hysteria dia masuk dalam badan, dia kata kama qala Allah Taala. Apa dalil yang mengatakan jin boleh masuk dalam badan manusia ni? Apa dalil? Dalil Abu Hasan Sy'ari ni adalah firman Allah Subhanahu wa taala, alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi takhabbathu syaitan minal mas. Iaitu Allah Ta'ala ada sebut berkenaan dengan orang yang makan riba ni, sebenarnya orang itu telah dikuasai oleh syaitan. Telah dikuasai oleh syaitan. Jadi dia kata itulah menjadi dalil bahawasanya syaitan ni, jin ni boleh masuk dalam badan manusia. Kata Al-Imam Abul Hasan Al-Asy'ari. Wal jin qad yatasallatuna 'alan nas. Dia kata jin ni, dia buat kadang-kadang dia boleh menguasai manusia secara zalim. Dia kuasai kita. Bila kuasai secara zalim, maka jadilah kita ni halatil ghadbil insan. Jadi manusia pun jadi marah. Kita ni jin bila masuk jadi marah tak tahu pasal kan. Aw ghaflatihi syadidah, ataupun kita jadi lalai, radit kan. Boleh berlaku benda tu boleh berlaku. Jadi di situlah menjadi hujah yang digunakan oleh Imam Abul Hasan Al-Asy'ari mengatakan bahawasanya jin ni boleh masuk dalam jasad manusia, dan itulah pandangan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Tiba-tiba adalah kita bacalah contoh, ada ulama kata sebenarnya jin tak boleh masuk dalam jasad manusia. Kata Imam Ibn Taymiyah, itu adalah pandangan Mu'tazilah, bukan pandangan Ahlussunnah wal Jamaah gitu. Right? Dan jin ni dia boleh bercakap dengan kita, tak ada apa. Jin ni boleh bercakap dengan kita sebenarnya. Dia bila dia berupa dengan orang, lepas tu dia bersembang kita. Benda ni memang realiti ni banyak dah kita jumpa. Satu. Yang keduanya, kalau kita tengok dalam hadis pun pernah diceritakan bagaimana jin pernah mengajar bacaan ayat kursi kepada Abu Hurairah untuk nak mengelak daripada diganggu oleh syaitan. Kalau kita baca dalam Sahih Al-Bukhari, ada satu cerita Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni satu malam makanan dia telah dimakan, telah dicuri oleh satu makhluk, satu manusia lah yang Abu Hurairah radhiyallahu anhu ni tak tahu. Bila tangkap, lepas tu dia minta maaf lah Abu Hurairah maaf malam pertama. Lepas tu serupalah malam kedua sekali lagi datang mencuri. Curi makanan. Abu Hurairah menjadi tangkap kali kedua. Kali ketiga curi lagi. Dia minta maaf. Abu Hurairah kata aku tak nak maaf dah kali ketiga. Jadi kali ketiga tu si orang tu dia kata, mau tak aku ajarkan kepada kamu satu ilmu, kalau aku ajar maka tolong lepaskan aku. Jadi Abu Hurairah kata boleh. Jadi dia pun ajar. Dia kata bacalah ayat kursi sebelum kita tidur. Sebab kalau kita tidur, kalau kita baca kursi, nanti syaitan tak boleh ganggu kita. Kata orang tu lah. Jadi benda tu ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad tanya, ada tak ada orang datang rumah kamu? Abu Hurairah kata ada. Kan? Lepas tu Nabi Muhammad pun tanyalah, kamu tahu tak siapa tu? Abu Hurairah pun kata, wallahu wa rasuluhu a'lam. Yang lebih tahu tu adalah Allah dan Rasul, dia lebih tahu. Aku tak tahu. Lalu kata Nabi Muhammad SAW, itulah syaitan. Dia datang kepada kamu mengajar satu benda yang betul. Dia syaitan, tapi yang dia ajar tu benda betul. Maksud di sini kita akan nampak hadis ni menjadi dalil bahawasanya syaitan ni dia boleh berupa dengan rupa orang. Lepas tu bila berupa dengan rupa orang tu dia boleh bersembang dengan kita. Benda tu memang realitinya boleh berlaku. Dan begitu jugalah kisah yang cerita Suraqah yang berlaku pada zaman Nabi SAW tu, bila geng-geng Quraisy tu dia nak keluar daripada Mekah, nak pergi ke Badar untuk memerangi Islam. Jadi tiba-tiba ada jin berupa dengan rupa orang nama Suraqah bin Malik. Dia pergi kempen semangatkan orang-orang Quraisy pergi lawan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal itu bukan Suraqah, itu adalah jin yang telah berupa dengan rupa orang begitu. Itulah lebih kurang berkenaan dengan jin lah yang kita tahulah yang ada dalam perbahasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah dan juga daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, hadis ni pula ceritanya qala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atani da'i al-jin. Adalah jin ni, ada dalam ramai-ramai jin tu ada seorang jin tu datang pergi jumpa Nabi, dia ajak Nabi Muhammad ni pergi dekat perkampungan mereka. Fazhabtu ma'ahu. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku pun pergilah bersama dengan jin tadi. Kat kampung dia, fa qara'tu alaihimul Quran. Aku pergi kat sana, aku baca Quran kepada mereka. Qala, kata perawi hadis ni, dia kata fantalaqa bina fa arana. Kata Nabi Muhammad, fantalaqa bina, dia pun bawa kami pun bertolak pergi. Fa arana atharahum wa athara niranihim. Sampai-sampai dekat sana tu, jin tu dia telah menunjukkan kepada Nabi Muhammad kesan-kesan mereka. Ni tempat mereka, ni kawasan dia, macam itulah lebih kurang tempat, dan juga kesan-kesan api mereka.
api mereka memasaklah apa tu kan. Mungkin lah kot, wallahu alam, tapi macam itulah lebih kurang. Macam kita lah dipanggil untuk pergi dekat kampung orang Bunian sebagai contoh. Nampaklah kesan-kesan tu macam itulah kan. Wasa'aluhu azzad. Lalu bila mereka tunjuk pada Nabi Muhammad tu, mereka pun minta pada Nabi ni bekalan makanan. Dia pun minta, ya Rasulullah, nak minta bekalan makanan. Kami ni nak makanan tambahan lah. Ada tak makanan-makanan yang kamu boleh bagi pada kami lah. Macam tu kata jin kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi Muhammad pun kata Nabi Muhammad, lakum kullu azmin, untuk kamu segala tulang-tulang. Tu tulang-tulang yang ada tu untuk kamu belaka. Yang tulang itu zukirasmullahi alaihi, yang dibacakan nama Allah Ta'ala kepada dia. Jadi kita sembelih lembu, kita sembelih kambing tu kan. Jadi kambing, lembu, ayam apa tu, tulang tu kita buang. Tulang itu menjadi makanan jin. Itu dalam hadis kata. Yaqa'u fi aidikum wa awfara ma yakunu lahman. Okey. Hadis ni, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi Muhammad ceritalah benda ni kepada para sahabat. Bila cerita benda para sahabat, lepas tu Nabi Muhammad pun terus bagi tahu kepada para sahabat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tastanju bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum. Nabi Muhammad kata, janganlah kamu beristinja menggunakan tulang. Jangan kamu beristinja menggunakan tulang. Fa innahuma ta'amu ikhwanikum, sebab itu adalah makanan saudara kamu. Saudara di sini merujuk pada jin lah. Jadi hadis ni menjadi dalil bahawasanya jin ni pun macam kita juga. Dia macam orang. Orang ni dia ada mukmin, dia ada kafir, dia ada Melayu, dia ada Cina, dia ada India. Rupa-rupanya jin pun ada macam tu. Ada pattern-pattern macam tu di kalangan jin. Dia ada jin mukmin, ada jin kafir, ada jin yang jahat, ada jin yang baik. Itu benda biasa. Tak. Itulah hadis Nabi. Itu hadis ni rawahu Ahmad wa Muslim. Hadis ni adalah hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga riwayat Imam Muslim. Imam Muslim ada meriwayatkan hadis ni, cerita berkenaan jin ni. Tak. An Abi Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, annahu kana yahmilu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam idawatan liwudu'ihi wa hajatihi. Abu Hurairah ni dia bawa datang bersama dengan Nabi Muhammad ni kantung air yang diperbuat daripada kulit. Bekas air tu ambil kulit buat bekas air, bubuh air dalam tu lah. Dia bawa ni kepada Nabi Muhammad SAW untuk Nabi berwudu, untuk Nabi beristinja, lihajatihi, untuk qada hajat Nabi SAW. Fabainama huwa yatba'uhu biha qala man hadha, dan masa dia bawa tu qala man hadha, Nabi Muhammad tanyalah. Masa Abu Hurairah bawa tu, Nabi Muhammad tak tahu jadi dia follow kat belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam gitu je. Jadi bila Nabi Muhammad SAW beristinja, tengah istinja tu dia bawalah bekas air tadi. Abu Hurairah ni bawalah bekas air tadi, bawa pada Nabi Muhammad. Jadi masa Nabi tengah qada hajat tu, man haza, Nabi tanya, siapa ni? Nabi tanya, man haza, siapa ni? Qala ana Abu Hurairah, aku ni Rasulullah, Abu Hurairah ni, kata Abu Hurairah. Qala abghini ahjaran astamfidu biha wala ta'tini bi'azmin wala birausatin. Jadi dia kata, carikan kepada aku ni beberapa biji batu. Nabi ni beritahu pada Abu Hurairah. Dia kata, man haza, siapa mu ni? Dia kata, aku ni Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah lah, aku ni Abu Hurairah Rasulullah. Lepas tu Nabi kata, gini, mu cari dekat aku beberapa biji batu. Aku nak gunakan batu itu untuk nak beristinja, kata dia. Cumanya wala ta'tini bi'azmin wala birausatin. Janganlah pula kamu buat mari tulang, ataupun kamu buat mari tulang tahi kering, jangan Fa'ataituhu, aku pun bawalah bi'ahjarin, batu, beberapa biji batu, ahamiluha fitar fi saubi, aku letak dekat bucu baju. Ni baju ni kita letak bawah tu kan. Ada bawa macam tu, dia bawa baju macam tu. Bawa batu dalam baju, dia bawa pergi kat Nabi Muhammad SAW untuk Nabi nak beristinja. Hatta wada'tu ila jambihi. Nabi Muhammad dah qada hajat ni. Dia datang tu, dia letak kat tepi. Letak kat tepi Nabi Muhammad SAW. Summa saraftu, letak tu aku terus pergi. Pergi terus. Hatta idza faragha, hinggalah Nabi Muhammad SAW selesai, masyaitu, kemudian aku pun pergi berjalanlah bersama dengan Nabi SAW. Masa pergi tu, dalam jalan tu, faqultu, Abu Hurairah kata, aku pun tanyalah Nabi, ma balul azmi wa rausah, macam mana tulang dan juga tahi kering tadi tu? Rasulullah tanya Nabi. Qala, kata Nabi SAW, huma min ta'amil jin. Dua-dua ni makanan jin ni. Nabi kata tulang dan juga tahi kering itu adalah makanan jin. Wa innahu atani wafdu jinnin nasibina. Nabi Muhammad kata dulu ada jin, ada satu kelompok jin nasibin nama dia. Dia datang jumpa dengan aku, wa ni'mal jinnu, dan itulah jin yang paling baik. Di kalangan jin ni ada jin yang paling baik, nama jin tu dan jin nasibin nama dia. Jin nasibin ni jin paling baik, kata Nabi Muhammad. Dulu dia orang ni pernah datang jumpa aku,
Fasa'aluni azzada. Mereka ni minta dekat aku ni bekalan makanan. Dia orang minta. Jin nasibin ni. Kata Nabi Muhammad SAW. Fada'autullahu lakum an la yamurru bi'azmin wala birawsatin illa wajadu 'alaiha ta'aman. Lalu Nabi Muhammad berdoa lah untuk berikan kepada mereka ni makanan, iaitu tulang dan juga tahi kering. Begitu. Jadi kalau kita faham daripada hadis ni, kita akan nampak bahawasanya jin ni hakikatnya adalah. Yang keduanya, jin ni ada makanan. Makanan dia adalah tahi kering dan satu lagi adalah tulang. Itu dalam hadis Nabi SAW. Qala, kata perawi hadis, inna Rasulullah SAW qala li Ibni Mas'ud lailatal jin. Cerita je, Nabi Muhammad SAW ni berkata kepada Abdullah bin Mas'ud pada malam jin. Satu malam tu Nabi Muhammad pergi jumpa dengan jin. Malam tu Nabi Muhammad ni bagi tahu dekat Abdullah bin Mas'ud. Dia kata apa? Ulaika jinnun nasibin. Itu adalah jin-jin nasibin, kata Nabi. Tu jin yang datang aku pergi dekat tempat dia orang tu, yang aku pergi baca Quran pada dia orang tu, Nabi kata jin tu namanya jin nasibin, jin nasibin. Ja'uni fasa'aluni azad. Mereka datang jumpa dengan aku dan mereka minta makanan dekat aku, minta bekalan makanan dekat aku. Famatta'tuhum bil azmi wa rausi. Maka aku pun bagilah makanan pada mereka, iaitu tulang dan satu lagi adalah tahi yang kering. Jadi kita fahamlah, tahi kering, tulang adalah makanan jin, gitu. Qala wa ma yughni anhum dhalika ya Rasulullah. Qala innahum la yajiduna azman. Okey, tak apa, tak penting. Wa fi riwayat Abi Daud an Abdullah bin Mas'ud. Qudima wafdul jin ala Nabi sallam. Ceritanya ada satu kelompok jin datang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu ya Muhammad, mereka kata wahai Rasulullah, anha ummataka alla yastanju bi'azmin aw rausatin aw humamatin. Kata dia, wahai Rasulullah, jin ni cakap kepada Nabi. Dia kata, jin kata, Rasulullah boleh tak kau tolonglah halang umat kamu tu daripada beristinja menggunakan tulang, tahi kering dan juga arang kayu. Kayu tu kita bakar tu jadi arang hitam tu kan. Yang tu dia panggil humamah dalam bahasa Arab. Humamah tu arang kayu tu lah. Arang kayu, tulang, tahi kering. Jadi jin ni dia bagi tahu pada Nabi Muhammad. Dia kata, ya Muhammad, wahai Muhammad, tolonglah halang umat kamu ni daripada beristinja menggunakan tulang, menggunakan tahi kering dan juga arang. Tolong Rasulullah, kata jin pada Nabi Muhammad. Fa innallaha ta'ala ja'ala lana fiha rizqan. Sebab yang kami sebut tiga perkara tu, itulah makanan kami tu, kata jin pada Nabi Muhammad. Qala, lalu kata Nabi Muhammad, lalu kata perawi hadis, fanaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Di situlah bermulanya Nabi Muhammad sallallahu melarang mereka daripada melarang kita daripada beristinja menggunakan tulang, menggunakan arang dan juga menggunakan tahi yang kering. Sebab apa? Sebab itu adalah makanan jin, gitu. Baik. Qala al-musannif rahimahullah. Okey, apa kata Imam Asy-Syaukani dalam hadis ni? Kata dia, wa fihi tanbihun anin nahyi an it'amid dawabi an-najasata. Hadis ni juga menjadi dalil peringatan bahawasanya larang daripada kita memberi binatang makan, dilarang kita memberi makan binatang dengan najis. Larang kita bagi najis sebagai makanan bagi binatang, tak boleh. Maksudnya kalau binatang tu nak makan, kita bagi tahi pada binatang nak makan. Ini tak boleh. Hukum adalah haram. Dalilnya merujuk pada hadis ni. Sebab apabila diminta, apabila kita tak boleh beristinja menggunakan tulang sebagai contoh, dan tulang itu adalah makanan jin. Kalau kita beristinja, maksudnya nanti jin akan makan tahi. Jadi di sinilah menjadi dalil binatang tu kalau kita nak bagi makan, kita bagi makan tahi. Itu tak boleh juga. Maksudnya bukan orang je tak boleh makan tahi, binatang pun tidak boleh makan tahi, begitu. Kata dia gitu. Lianna ta'lil al-nahya 'anil istijmar bil ba'rah bi kauniha ta'amu dawabil jin yush'iru bidzalik. Sebab dalam hadis tu ada nyatakan juga tidak boleh diberikan makanan kepada binatang tunggangan bagi jin. Jin tu ada kenderaan dia. Kenderaan jin tu adalah binatang lah. Binatang jin tu pun kita tidak boleh memberi tahi kepada binatang itu sebagai makanan. Disebut dalam hadis. An Abi Hurairah radhiyallahu an. Haji ni baca dah. Kita baca. Kita tengok perbahasan. Qauluhu la ta'tini. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kata pada Abu Hurairah, cerita tadi kan tersebut. Abu Hurairah ni dia datang pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu Nabi Muhammad ni qada hajat. Masa Nabi qada hajat, dia datang kat belakang, Nabi ni dengar. Nabi dengar, Nabi tanya, "Man haza? Siapa ni?" Abu Hurairah kata, "Aku Abu Hurairah ni Rasulullah." Nabi kata, "Tolong carilah beberapa biji batu, aku nak beristinja." Kata dia lah. Lepas tu kata Abu Hurairah, dia bawa marilah batu kan.
Cuma masa Nabi Muhammad kata tu, Nabi kata abghini ahjaran astanfidu biha wala ta'tini. Nabi ada sebut wala ta'tini tu. Nabi kata buat mari padaku beberapa biji batu untuk aku bersinjak menggunakan batu tadi, tetapi wala ta'tini bi'azmin. Jangan kamu bawa tulang, kata Nabi. Jadi dia nak bahas wala ta'tini tu, jangan bawa tu. Qala al-Hafiz, kata Ibn Hajar al-Asqalani, al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, ka'annahu sallallahu alaihi wasallam khasyiya anna Abu Hurairah fahima min qawlihi istanji anna kullama yuzilu al-athar wa yunfi kafin. Dia kata Nabi Muhammad ni saja je bagi tambah, janganlah kamu bawa tulang, janganlah kamu bawa tahi kering. Kenapa? Sebab macam Nabi Muhammad salam ni takut-takut Abu Hurairah ni salah faham. Salah faham apa dia? Salah faham takut-takut apa-apa pun yang boleh menghilangkan najis, maka itu dah memadai walaupun menggunakan tulang. Jadi sebab itulah Nabi Muhammad ni tambahlah sikit perkataan wala ta'tini bi'azamin. Janganlah kamu bawa tulang, kata Nabi Muhammad. Okey, fanabbaha bi'iktisarihi fi nahyi 'ala al-'azmi wa rausi 'ala anna ma siwahuma yujzi'u. Kan? Kalau Nabi Muhammad tak sebut ni, takut-takut Abu Hurairah ni dia akan kata tulang pun boleh, guna tahi kering pun boleh, takut-takut jadi lagu tu. Maka disebabkan itulah Nabi Muhammad sambung ayat, awak marilah beberapa biji batu, wala ta'tini bi'azmin wala rawsatin. Janganlah kamu bawa tulang dan juga tahi kering. Abu Hurairah tu faham, rupa-rupanya 3 biji batu tu yang boleh, hak lain tu tak boleh. Begitu maksud dia, begitu. Qauluhu, dan kata Imam Asy-Syaukani dalam hadis kata huma min ta'amil jin. Dua ni iaitu tahi kering, satu lagi adalah tulang. Huma ni dua-dua ni min ta'amil jin, ia adalah makanan jin, begitu. Qala al-Hafiz, berkata al-Hafiz Ibn Hajar al-Asqalani, az-zahiru min hadha ta'lil ikhtisasul man'i bihima. Nyata daripada ta'lil ini dia adalah membuktikan larangan daripada kita beristinja menggunakan dua perkara tadi, begitu. Habis. Wallahu ta'ala alam. Wallahu ta'ala alam. Wallahu alam. Cukuplah. Wallahu alam. Kita tengok ada soalan tak daripada kawan-kawan. Haji Hamdan. Assalamualaikum. Pagi tadi tak ada live. Pagi tadi anak alih pada pukul 3 petang. Alih pukul 3 petang. Pagi anak cadang lepas ni mungkin pagi dah tak buat, kita buat petang dan kita buat malam. Malam ni pun ada insya-Allah live Facebook. Pada malam ni insya-Allah anda nak bincang berkenaan dengan wilayatul faqih. Satu konsep wilayatul faqih, ada kawan lah hantar WhatsApp, dia minta supaya kita bincang tajuk tu. Malam ni ada insya-Allah. Jadi yang pagi tu kita dah tak buat pukul 9 pagi tu, anda ganti pada pukul 3 petang insya-Allah. Begitu, wallahu a'lam. Salam Ustaz, benarkah dalam riwayat sahih jin tak pernah hadir dalam bentuk menyeramkan? Yang sahih cuma dalam bentuk manusia dan ular sahaja. Yang itulah memang ada sungguh. Dalam hadis Nabi Sallam ada menyatakan jin ni memang berupa. Tadi anda dah baca dah tadi. Al-Imam Ibn Taymiyah sendiri pernah sebut. Dan memang ada sabit dalam beberapa hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang jin ni datang berupa dengan rupa manusia. Ada. Bahkan dia datang berupa dengan rupa binatang. Ibn Taymiyah sebut pula. Kadang-kadang berupa dengan rupa kambing. Kadang-kadang berupa dengan rupa al-aqarib. Al-aqarib ni kalajengking, ular dan sebagainya lah. Memang jin ni boleh berupa dengan rupa orang lah. Seram tak seram memang tak dicerita dalam hadis. Seram tak seram tu wallahu alam, tidak dicerita dalam hadis Nabi sallam. Cuma yang ada dalam hadis dan komentar ulama-ulama mengatakan bahawasanya jin ni dia memang boleh berupa dengan rupa orang, boleh berupa dengan rupa binatang. Dan jin yang hakikat dia halus lah. Dia ni halus tu dia boleh masuk pula dalam jasad manusia. Yang kata jin ni tak boleh masuk, dia hanya boleh di luar, itulah pandangan Mu'tazilah mengikut apa yang telah dinyatakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyah. Ibn Taymiyah kata jin masuk dalam. Kalau ada orang kata tak boleh masuk tu, itu pandangan Mu'tazilah lah tu. Tu kata Al-Imam Ibn Taymiyah. Wallahu a'lam. Azhar Ishak. Salam Ustaz, benarkah dakwaan manusia boleh berkahwin dengan jin? Yang pertamanya, kalau kahwin jin dalam bentuk jin asal tu, itu susah nak berlaku. Tak boleh nak berlaku. Nak berlaku lagu mana? Kita alam nyata, dia tu alam gaib. Yang kita timbulkan ni kalau sekira je berupa dengan rupa manusia, lepas tu kita kahwin, itu memang boleh berlaku lah. Kita berkahwin dengan dia tu lah. Dia ada bercakap dengan kita lah apa tu kan. Jadi perkahwinan itu berlaku dengan sebab dia berupa, bukan sebab dia alam gaib, kita ni alam nyata. Gitu. Itu yang berlaku. Wallahu a'lam. Okey, Muhammad Azwan. Bolehkah berniaga jual beli tahi najis untuk sebarang tujuan? Asal hukum jual najis adalah haram jika tujuannya adalah makan.
Asal hukum jual najis ni adalah haram untuk makan, tak boleh. Maksudnya kita macam kita sebut tadi, bukan sekadar makan manusia, bahkan makan binatang pun tak boleh. Yang kita jual tahi untuk orang nak makan, tak boleh. Sebab itu tak boleh makan jual babi. Babi tak boleh jual sebab babi ni kategori sebagai najis. Ni, bila kategori najis, kita orang Islam jual babi. Jadi hukum jual najis babi tu haram lah. Sebab orang jual babi ni untuk makan. Tak boleh. Cuma, tahi ni, dia bukan semata-mata digunakan untuk makan. Tahi ni kadang-kadang digunakan untuk baja. Kalau kita jual najis untuk buat baja, yang tu tak apa. Yang dikatakan tak boleh ni adalah jual najis untuk makan. Itu diharamkan. Tak boleh lah. Sama ada makan itu untuk manusia ataupun makan itu untuk binatang. Dua-dua tak boleh. Diharamkan lah. Tak boleh. Ada kaedah fiqh sebut ma'ada ilal harami fahuwa haram. Sesuatu perkara yang boleh bawa kepada haram, maka hukumnya juga adalah haram. Ular, hukum ular. Ular ni boleh makan ke tak? Hukum asal, hukum makan ular ni haram. Tak boleh makan ular. Kalau haram makan ular, maka jual ular pun tak boleh juga. Tapi bila kita jual ular ni ke zoo negara. Jual zoo, ke zoo tu jual. Bukan jual untuk makan. Zoo tu dia ambil buat pertunjukan gitu kan. Yang tu tak apa. Maka jual ular bukan tujuan makan, dibolehkan. Gitu. Wallahualam. Cerita jin lelaki yang mendatangi wanita tu logik tak? Makhluk tu lah. Kalau makhluk halus tu tak logik. Tak boleh. Itu memang tak boleh berlaku. Tapi kalau dia berupa dengan rupa manusia, itu memang boleh berlaku. Betul lah kan? Dia bersentuhan dengan kita. Apa itu memang boleh berlaku lah. Kan? Jadi kalau orang tu bersetubuh dengan seorang perempuan, jin tu berupa dengan rupa orang, bersetubuh dengan perempuan, itu memang boleh berlaku. Tapi kalau alam ghaib, itu tak boleh berlaku. Benda tu tak boleh berlaku. Wallahualam. Gila Itu komen awal je lah. Wallahualam. Ada lagi tak soalan? Rasa tak ada lah kot. Cukuplah. Wallahualam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.